Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, hari ini saya nak cuba review satu video yang dikeluarkan oleh uh, inilah dia punya channel dia, um, dan soal jawab bersama seorang yang popular jugalah, nama Wan Hizam. Uh, jadi kita terus dengar dia punya sedutan yang saya ambil. Segala alam ni diciptakan untuk manusia. Dan Ustaz terangkan sikit Ustaz, apa dia manusia ni sebenarnya Ustaz? Manusia ni adalah diri kebesaran Allah. Dia gagah je, dia lari, dia siki je, dia bukan Tuhan je. Dia bukan Tuhan je. Tetapi dia hadir daripada ketuhanan Allah. Sebentar ya. Saya nak sampuk sikit. Dunia ni bukan untuk manusia saja ya. Dia banyak benda lain. Ada jin, ada malaikat, ada tumbuh-tumbuhan. Yalah, kita sebut dunia kan. Dunia ni bukan bumi tau, dunia. Kena faham ya. Bila sebut dunia lain. Ada dia macam alam juga. Dunia. Kalau kita tengok kamus, cuba cari dunia tu apa maksud dia. Okey, kita teruskan. Di atas semua sifat-sifat kesempurnaan Allah, hadirlah satu kenyataan yang bernama insan pada bahasa Quran, pada bahasa Tuhan, yang bernama manusia bahasa Melayu, yang nama human bahasa orang putih. Ada banyak nama lagi atas insan ni. Namun kita katalah dia klon. Bahasa kata klon. Dia klon Allah Ta'ala. Tentu hebat. Ya, sangat hebat. Kerana dia dapat mentarif sesuatu keadaan dengan bahasa. Dia dapat menyatakan suatu keadaan dengan perbuatan. Malah dia dapat menyatakan semua perkara-perkara dalam dunia ni dengan penuh kesempurnaan Allah. Penuh kesempurnaan Tuhan pada diri yang nyata. Jadi rugilah siapa tak detect diri dia. Siapa tak tahu diri dia, dia cukup rugi. Dia sangat rugi. Dia sangat-sangat menjadi manusia yang tersasar jauh terhadap. Ni saya nak sampuk sikit lagi. Dia kata ni siapa tak ni dia rugilah. Jadi dia nak bagi tahu kita dia untung. Sekarang ni dia ni untung. Kita semua rugi dan dia untung. Dan yang tukar interview dia ni pun untung lah sebab kita rugi. Dia untung. Okey, kita terus. Tujuan dan matlamat dia mai ke dunia ni. Itu dia manusia. Oleh kerana Okey Ustaz. Ya. Ya. Apa dah? Silakan Ustaz. Dah terlupa. Untuk yang lain pun tak untung ya. Dia rugi. Jin pun rugi. Malaikat pun rugi. Tumbuh-tumbuhan, binatang. Iblis memang rugilah kan. Sebab dia cipta manusia tu untung. Terutama dia lah. Wan Nizam ni yang paling untung. Okey, kita teruskan. Lupa dah. Okey Ustaz. Allah sebut dalam Quran manusia ni sebaik-baik kejadian. Apa yang baiknya pada manusia ni Ustaz? Nampak sikit Ustaz. Dia ada. Okey, tuan-tuan. Inilah tumpuan saya lah. Komen ini Jadi kita dengarkan betul-betul. Dia ada apa yang dimiliki Tuhan. Apa dia? Ilmu. Manusia dia baik sebab dia terbaik sebab dia ada pengetahuan. Alam tak ada apa, tak ada nama, tak ada bentuk, tak ada perbuatan, tak ada apa benda pun tak ada. Yang betul-betul ada adalah ilmu. Maka itulah manusia. Ilmu tu. Yang ada dekat Tuhan. Ilmu tu ilmu. Maka dia zahirkan ilmu tu dalam bentuk yang bernama insan. Baik. Okey Ustaz. Okey.
Sekarang ni dia bentukkan manusia, ilmu tu dia cakap ya, ilmu. Bukan daripada tanah, daripada apa kan, ilmu. Jadi kita tak nampak lagi ilmu tu yang dimasukkan ke dalam insan atau apa kan. Sebab dia kata dia mencipta ilmu. Okey, kita teruskan. Tadi kita cerita bab manusia. Lah ni Ustaz cerita sikit apa dia Tuhan ni. Nak bagi faham Ustaz apa dia Tuhan ni. Tuhan adalah diri yang tidak berbentuk. Diri yang sedia ada tak ada awal. Diri yang sedia ada tak ada ujung. Diri yang dia saja ada. Tak ada apa pun dengan dia. No? Diri yang tak terlibat dengan apa-apa pun. Diri yang tak menyerupai apa-apa pun. Diri yang tak nyata apa-apa pun. Diri Tuhanlah diri yang kosong. Yang berdiri kat diri Tuhan tu ilmu semata-mata. Yang lain semua diri sifat dia. Sebab tu tak ada siapa pun tahu dia. Dan Nabi pun larang kita fikir pasal dia. Sebab dia bukan benda yang boleh akal nak fikir. Kalau benda yang boleh akal fikir, maka dia bukan Tuhan. Dia benda yang... Okey. Tuan-tuan pegang kata dia ni Dia sendiri mengaku dan bercakap mengenai Nabi pun tak ajar nak fikir pasal Tuhan. Kalau tak percaya, kita boleh ulang sekali lagi. Ada apa pun dengan dia. No? Diri yang tak terlibat dengan apa-apa pun. Diri yang tak menyerupai apa-apa pun. Tuhan, ilmu tu ilmu. Maka dia zahirkan ilmu tu dalam bentuk yang bernama insan. Ada apa pun dengan dia. No? Diri yang tak terlibat dengan apa-apa pun. Diri yang tak menyerupai apa-apa pun. Diri yang tak nyata apa-apa pun. Diri Tuhanlah diri yang kosong. Yang berdiri kat diri Tuhan tu ilmu semata-mata. Yang lain semua diri sifat dia. Sebab tu tak ada siapa pun tahu dia. Dan Nabi pun larang kita fikir pasal dia. Sebab Nabi pun larang fikir pasal dia. Itu kunci kata dia ya. Okey. dia bukan benda yang boleh akal nak fikir. Kalau benda yang boleh akal fikir, maka dia bukan Tuhan. Dia benda yang akal tak boleh nak compute langsung. Dia kata akal pun tak boleh fikir. Panjang ni dia cakap. Akal pun tak boleh fikir. Sebab dia bukan daerah. Dia bukan sempadan. Dia bukan arah. Dia bukan dimensi. Dan dia bukan benda ketui-ketui. Dan dia bukan bentuk. Dia bukan warna. Dia bukan cahaya. Dia bukan rasa. Dia bukan jarak. Dan dia bukan sempadan pun. Dia bukan ada bunyi. Dia bukan ada huruf. Jadi kalau semua ni bukan, dia apa dia? Dia sesuatu yang ilmu kata aku tak tahu. Kalau ilmu dia kata aku tak tahu dia ni macam mana. Tetapi pasal dia hebat, dia zahirkan diri yang bukan tu menjadi diri mengetahui. Maka yang dinamakan insan itu adalah yang mengetahui. Maka Tuhan ni adalah pengetahuan. Okey. Dia kata insan tu mengetahui dan Tuhan tu pengetahuan. Kan? Itu dia punya claim. Yang kata Allah Ta'ala ni, dia adalah pengetahuan. Itu dia. Dia kata Allah itu pengetahuan. Tadi dia cakap apa? Dia kata Allah tu bukan semua. Apa pun bukan. Panjang benar dia cakap bukan tu, bukan ini. Kan? Dah kata Allah tidak menyerupai apa saja. Dia cuma dia lebarkan lagi lah apa maksud dia tu. Bukan jarak, bukan ni, bukan tu, bukan semua bukan. Tapi masalah dia
Dia sendiri kata Nabi larang fikir pasal dia. Tapi ini dia baru cakap yang Allah itu pengetahuan. Kita dengar seterusnya. Okey. Jadi saya cuba nak fikirkanlah, nak terangkan macam mana, apa yang, daripada mana sumber dia ambil. Lagi satu, dia punya cakap, dia sebut, si Wan Nizam ni selalu sebut dia. Dia ni siapa, dia ni siapa ni, dia tak berni, dia tak ni. Ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa dia guna perkataan dia ni? Seolah Tuhan ni macam kawan. Kan? Kita kalau orang lah yang katanya ilmu tingginya, dia malu dengan Tuhan. Semua Allah tu, kan, boleh berenang air mata. Ni lepas tu dia sebut macam kawan dia. Dia tu siapa? Dia ni tak ni, dia tak tu, dia ni. Semua dia. Yang inilah adab dia, orang inilah makrifat tinggi ni kan. Okey. Jadi dalam pencarian saya dalam internet, saya jumpa satu lagi seorang ustaz lah, yang ustaz muda yang cuba melawan perkara-perkara macam ni lah. Jadi kita juga lebih baik cuba dengar juga pandangan daripada dia. Kita tak boleh satu hala saja daripada dia ni, kan? Sebab tadi dia kata pengetahuan. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan, yang dia sebut ni bukan dalam agama Islam dia, yang disebut ni dalam ni yang dikatakan hakikat makrifat ni, dalam agama Hindu, agama apa tu lagi, falsafah kan, semua dah ada benda ni. Lebih lama lagi dah sebut dah benda ni. Kalau dia ni pandai cakap, ni saya tunjuk orang ni. Ni 10 kali pandai cakap pada dia. Ni lagi dahsyat, cakap dia lagi sopan santun, baik, lemah lembut, kan. Ni tuan tengok dia ni. Setiap bulan tuan-tuan ni pun boleh boleh join dia ni. Dia ni ni dia pun lagi mahir ni. Ni jauh beza dengan dia ni. Ni sebenarnya kalau kita tengok dia punya video. Okey. Jadi saya nak tunjuk sikit apa maksud dia kata tadi ilmu pengetahuan. Allah tu pengetahuan. Okey, kita dengar apa ustaz ni cakap. Nama dia Nodrus. Ramai ustaz yang cuba lawan batiniah ni, tapi dia ni lebih menonjol sebab dia menggunakan platform YouTube dan Facebook lah. Sebab nama-nama besar lain seperti doktor-doktor lain semua masa zaman dia orang belum ada Facebook dan YouTube. Jadi dia ni ada pasukan dia lah ni, yang dipanggil Sidang Kalam ni sedang berusaha menentang kumpulan-kumpulan seperti Wan Nizam ni. Okey, cuba kita dengar. Okey, ini persoalan yang harus dijawab. Kita tengok apa Ibn Arabi kata dalam Futuhat. Al-haqiqah al-Muhammadiyah hiya al-maf'ul al-ibda'i indana wal-aql al-awwal 'inda ghayrina. Wa hiya al-qalam al-'ala alladhi abda'ahu Allah Ta'ala min ghairi syai'. Okey. Dalam teks dalam Futuhat ini, Ibn Arabi mendakwa bahawa konsep hakikat Muhammadiyah bagi kami adalah konsep al-aql al-awwal selain kami. Dan dia merujuk kepada siapa? Golongan falasifah. Jadi konsep al-aql al-awwal dan hakikat Muhammadiyah ni berkait rapat, bahkan disamakan oleh Ibn Arabi. Dan itu adalah akidah siapa? Akidah siapa? Akidah falasifah. Dan apakah pendirian Asy'ariyah, Ahlussunnah wal Jamaah dan Hanabilah terhadap akidah falasifah sebenarnya? Berapa ramai umat Islam kita yang sedar bahawa akidah hakikat Muhammadiyah ni sebenarnya sama dengan konsep the first intellect, al-aql awal yang dia bawa oleh golongan falasifah. Orang tak tahu.
Okey, tuan-tuan dengar disebut apa? The first intellect. First intellect ni dalam bahasa yang tu dia panggil aqlul aqwal. Aqlul aqwal ni makna pengetahuan. Ni si Wan Nizam ni. Apa Wan Nizam yang sebut ni tadi? Pengetahuan. Makna Allah tu dia first, makna sebelum zat, mana zat, lepas zat, pengetahuan. Inilah maksud dia. Tadi. Okey, kita teruskan. Tahu pun. Tak ramai orang pun belajar tentang the first intellect tu. Jadi saya tak terkejut orang marah, orang pelik kan. Sebab benda ni tak semua orang belajar. Dekat pondok-pondok pun saya tak pasti belajar pasal aqlul awal ini. Awak kena masuk dalam bidang falsafah, awak akan belajar tentang aqlul awal. Awak akan belajar tentang teori Al-Farabi contohnya, uqul asyarah. Baru awak akan faham apa konsep aqlul awal ni. Dia berkait dengan konsep emanation, al-fayd, yang seterusnya berkait rapat dengan konsep tajalli yang dipegang oleh golongan sufi wujudi. So it's all connected. So nanti saya bacakan lagi. Satu lagi nukilan yang mendakwa, yang membuktikan bahawa al-aqlul awal di sini adalah al-aqlul awal yang dibawa oleh golongan falasifah. Apa bukti dia? Ini dalam kitab Ibn Arabi, Tanbihat ala uluwil haqiqatil muhammadiyatil aliyah. Okey. I'lam anna al-haqiqatul muhammadiyah musammah bil aqlil awal. Ketahuilah bahawa hakikat Muhammadiyah itu dinamakan juga dengan al-aqlul awal. Okey. Kemudian dia terus tengok apa dia cakap. Wa innama zaharatil asya' bil ba' wa anna al-haqqa ta'ala wahidun fala yasduru anhu illa wahidun. Ini punchline dia. Okey, bagi orang yang faham bidang falsafah, awak dan belajar ilmu kalam, awak akan jumpa kenyataan ni dalam kitab-kitab falsafah dan dalam kitab-kitab kalam. Ibn Arabi sedang menjelaskan apa itu awal, apa itu al-haqiqah al-muhammadiyah. Okey. Innal haqqa ta'ala, sesungguhnya Allah SWT itu tunggal. Fala yasduru anhu illa al-wahid. Dan tidak terpancar daripada yang tunggal itu kecuali ketunggalan jua. Okey, yang tunggal tidak boleh keluar daripadanya, tidak boleh kecuali ketunggalan juga. Nur Muhammad Al-Fardul Al-Hadrati Dhatiyah, satu-satunya, satu Nabi kepada Allah yang Maha Esa, satu makhluk kepada satu Allah yang Maha Tunggal. Okey tuan-tuan. Jadi inilah yang dimaksudkan aqlul awal. Tapi ada panjang lagi lah perbincangan aqlul awal atau first intellect. Dari mana dia punya asal-usul, origin dia kan. Yang sekarang ni tuan-tuan tengok video ni berkenaan dengan ada satu kumpulan ni lah buat ceramah pasal Maulud, pada program Maulud Nabi. Dia menceritakan tentang Nabi Muhammad ya. Jadi Ustaz apa tu nama dia ni, jadi Ustaz Nodrus mengambil langkah untuk cuba menjawab ataupun menerangkan apa yang dimaksudkan oleh Ustaz yang dalam gambar ni lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.